Oke, salam sejahtera pelajar-pelajar UPSR tahun ini. Oke, sejak tahun 2016 berdasarkan KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, peperiksaan sekarang mempunyai fokus tersendiri. Dan dalam bahagian C karangan saya nampak soalan banyak bertanya tentang ada terus keluar yang ini ya. Banyak satu soalan banyak keluar faedah-faedah. Dua soalan keluar tentang cara-cara berbagai topik macam faedah menabung, cara-cara untuk menggalakkan amalan menabung. Satu lagi soalan juga banyak keluar tentang pengalaman kamu dalam sesuatu, pengalaman menghadiri satu majlis, pengalaman mengadakan gotong royong di sekolah. So pengalaman di sana ada aspek. Dan satu lagi ialah pengalaman dan satu lagi banyak karangan berformat. Okay? Format karangan very important. Okay? Dalam dua karangan yang keluar saya nampak untuk sekolah SK dan SJK pada tahun 2016, satu keluar karangan fakta, satu lagi mesti format. Fakta, format. Jadi format karangan seperti ucapan, sama, syarahan, laporan, catatan, perbualan, surat rasmi, tidak rasmi, semua ni pelajar kena ambil tahu. Okay? Jadi ini jenis soalan-soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan. Tapi hari ini kita nak tengok jenis soalan cerita, karangan bentuk cerita yang bermula dengan macam ni, tolong, ataupun hujan turun dengan lebat selama beberapa hari, aku, lepas tu kamu nak sambung dengan apa? Ataupun sebuah taksi berhenti di hadapan rumahku, nenek turun dengan wajah yang muram. Okay, nenek turun, something wrong, okay? Dan kami berbasikal dari sekolah tiba-tiba. Nah, ini semua soalan yang tak semestinya 100% bergantung kepada imajinasi kamu. Sebab soalan-soalan ini boleh dikaitkan dengan topik-topik yang kita belajar dalam karangan fakta. Sekarang saya nak ambil cerita, saya nak kaitkan dengan fakta. Contohnya karangan tolong-tolong, saya nak tulis cerita fakta, karangan fakta tentang kebakaran. Karangan cerita tolong ni saya terus tulis tentang kejadian kebakaran di satu tempat, di sebuah rumah kedai apa jua yang terbakar. Jadi tolong ni is of course bad news. Saya terus kaitkan dengan kebakaran. Dan apabila kebakaran, kamu tahu semua jenis perkataan yang harus digunakan dalam satu karangan tentang kebakaran. Jabatan pasukan bomba dan penyelamat, panggilan kecemasan, semua perkataan mangsa kemalangan, perkataan seperti mangsa kemalangan, api marah, api menjilat, semua perkataan ini kamu kena masukkan dalam karangan ini. Jadi maksud saya di sini ialah tengok karangan cerita tolong ini, cuba kaitkan dengan topik lain yang secara langsung berkaitan dengan tolong-tolong. Tolong-tolong ini ada problem apa? Kebakaran. Itu satu. Nombor dua, hujan turun dengan lebat selama beberapa hari. Aku nak tulis cerita apa? Kalau hujan, mestilah cerita banjir. Jadi kita terus kaitkan topik ini dengan banjir. Dan ingat, semua perkataan yang kita gunakan dalam banjir. Air naik, paras air meningkat, air sungai melimpah, mangsa, sekali lagi. Di sini ada mangsa kebakaran, di sini ada mangsa banjir. Ditempatkan di tempat-tempat pertempatan sementara seperti di sebuah sekolah. Jadi kamu kena bawa cerita. Kamu sebenarnya tulis banjir tapi sebagai satu cerita. Jadi jangan hujan turun lebat selama beberapa hari pergi cari buat cerita lain. Cerita lain susah. Cerita banjir senang. Kita tahu banyak perkara yang dapat dikaitkan. Jadi ini cadangan saya. Setiap kali soalan berkaitan dengan hujan turun, malah hujan turun renyai-renyai, kamu tulis banjir, tak salah. Hujan turun renyai-renyai hari ini, esok kamu boleh katakan esok lebat dan terus mengakibatkan kejadian banjir. Maksud saya ialah macam tolong-tolong kita kaitkan dengan kebakaran, hujan kita terus kaitkan dengan banjir. So senang nak cari idea, senang nak cari perkataan-perkataan, senang nak rangka cerita kita supaya cerita kita nampak real, nampak macam sebenarnya telah berlaku. Okey, sebuah taksi berhenti di hadapan rumahku. Nenek turun dengan wajah yang cukup muram. Senang saja, saya terus, ini mesti ada orang sakit. Saya terus buat cerita tentang hospital. Saya boleh gambarkan keadaan di hospital.
jururawat, bau ubat, banyak sakit ada di hospital. Apa penyakit yang dihadapi? Mungkin ada orang yang meninggal dunia ketika kamu menjejakkan kaki ke hospital. You can make your story interesting dengan kaitkan nenek turun ni, terus dengan ada orang sakit. Bad news, kebakaran bad news, banjir bad news, penyakit bad news, kematian bad news, hospital bad news. Jadi semua ni cuba kaitkan. Nenek turun dari kereta dia, kita terus bayangkan keadaan di hospital. Jadi ini akan memudahkan kita mencari idea dan mengembangkan cerita kita dalam jangka masa yang begitu singkat. Masa kamu terlalu terhad dalam peperiksaan, so try to relate. They give you something, try to relate with something that you already know. You pernah banyak kali buat banjir, tapi pergi sana hujan turun dunia, kamu janganlah tidak mahu gunakan apa yang sudah sedia tahu. So exam is about two things. One, what they are going to ask. Number two, what you already know. Try to make the connections and make the right connections. Okay? Seterusnya, kami berbasikal dari sekolah. Tiba-tiba, ini kes apa? Ini bukan kebakaran, ini bukan penyakit, ini bukan hospital. Hospital mungkin ada. Ini bukan banjir. So saya boleh terus kaitkan ini dengan kemalangan. Kawan saya terlibat dalam kemalangan. Apabila disebut kemalangan saja, begitu banyak perkara boleh ditulis. Saya boleh tulis tentang polis, pasukan bomba dan penyelamat, orang ramai yang memerhatikan kejadian, kesesakan lalu lintas akibat ini, menelpon, membantu kawan, membawanya ke hospital, lepas tu gambarkan apa yang berlaku di hospital. So kamu boleh akhiri cerita ini di hospital. Tiba-tiba, what happened? Tiba-tiba kawan saya dilanggar oleh sebuah kereta. So you start the story, and for that story, use everything that you know about kemalangan. Kecuaian pemandu, pengguna jalan raya, penunggang motosikal, so many words related to kemalangan. Malam tidak berbau, peribahasa sesuai. Peribahasa yang sesuai untuk topik seperti kemalangan. Faham maksud saya ni? Dia bagi topik macam satu cerita, cuba relate dengan topik yang berkaitan. Kalau dia kata tolong-tolong, kita terus kaitkan dengan kebakaran. Kalau dia kata hujan, kita terus kaitkan dengan banjir. Kalau dia kata sesuatu kejadian yang sedih, muram, kita kaitkan dengan penyakit ataupun hospital. Bila sampai hospital, banyak cerita kita boleh cakap. Macam-macam perkara kita dapat gambarkan. Cerita kita, karangan kita jadi lebih menarik. Dan tiba-tiba ni memang kemalangan senang. Jadi, apabila kamu ada satu kekuatan imajinasi dan satu lagi fakta-fakta yang dapat dikaitkan dengan topik lain, semestinya karangan anda akan bertambah mantap. Faham? Teruskan tonton video Cikgu Segus dan belajar menulis. Thank you.